Kementerian Hal Ehwal Ugama mengambil beberapa langkah bagi memperbaiki proses pemberian bantuan, terutama bantuan segera kepada golongan yang memerlukan. Perkara tersebut antara yang dikongsikan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama semasa sesi perjumpaan muhibah antara ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara MMN dengan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Sesi perjumpaan seumpamanya merupakan forum tahunan yang bertujuan bagi meningkatkan pengetahuan ahli-ahli MMN mengenai pembangunan dan pencapaian Kementerian Hal Ehwal Ugama. Di samping mendapat gambaran jelas tentang cabaran-cabaran yang dihadapi kementerian berkenaan dalam menenganinya. Rombongan dialu-alukan oleh Menteri Hal Ehwal Ugama. Dalam ucapan alu-aluan, Yang Berhormat Pihin antara menyentuh mengenai usaha-usaha dalam memberikan bantuan dengan segera kepada golongan yang memerlukan. Untuk menyelesaikannya dalam tempoh 3 hari, TPOR 30 hari. Berbanding dengan permohonan biasa, TPOR dalam lingkungan bukan dalam lingkungan 60 hari lebih itu, bukan 60 hari lebih, 2 bulan itu misalnya tak menunggulah. Tapi kalau ia siap dalam 2 minggu, selesai 2 minggu. Tapi mengikut aturan-aturannya, giliran-gilirannya 60 hari, 63 hari ya. 63 hari itu masa waktu bekerja, jadi kira-kira kena mendekati juga 3 bulan dah tu sebenarnya. Tapi itulah keadaannya. Walau bagaimanapun hal ini cuba diperbaiki dengan memperbaiki sistem-sistemnya dengan memakai teknologi yang ada, dan mudah-mudahan langkah-langkah tersebut selain daripada menambah bilangan tenaga yang berkhidmat dalam bidang ini, mudah-mudahan semuanya dapatlah mengurangkan apa yang dinamakan kepadatan. Kami dah menyebut kesesakan tu padat namanya tu. Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, dalam taklimatnya antara lain menggariskan mengenai 3 projek utama dalam mendukung rancangan strategik Kementerian Hal Ehwal Ugama 2020-2024, iaitu pengukuhan maqasid syariah dalam pengurusan dan pentadbiran negara Brunei Darussalam, penyebaran kefahaman makna dan tafsir Al-Quran dan Al-Hadith, pemerkasaan wakaf ke arah kesejahteraan negara. Perjumpaan muhibah dan sesi muzakar berlangsung di Dewan Multaka Kementerian Hal Ehwal Ugama. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Rombongan Ahli Majlis Mesyuarat Negara pagi tadi mengadakan lawatan ke Jabatan Majlis Ugama Islam Brunei Muib di bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Lawatan bagi rombongan pertama Ahli Majlis Mesyuarat Negara ini dialu-alukan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Semasa lawatan ini, rombongan Ahli Majlis Mesyuarat Negara mendengarkan taklimat mengenai zakat muib dan sistem kebajikan negara SKN. Juga hadir Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Negara Darussalam. Kemudian carta organisasi bahagian kutipan dan agihan zakat di bawah Majlis Ugama Islam mengandungi jawatan kuasa, iaitu jawatan kuasa mengeluarkan wang zakat. Sementara itu, rombongan kedua Ahli Majlis Mesyuarat Negara pula mengadakan lawatan ke Jami' Asri Hasanil Bolkiah, Kampung Kiarung. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Lawatan seumpamanya bertujuan untuk memberikan penerangan lebih terperinci kepada ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara mengenai peranan utama Jabatan Hal Ehwal Masjid. Juga hadir Awang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Kemahiran-kemahiran yang contohnya nasihat, kami bagi. 579 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatri dengan tiada kes jangkitan baru COVID-19 dicatatkan hari ini.
Rincian mengenai situasi jangkitan COVID-19 di negara ini akan dapat diikuti selepas ini. Teruskan bersama berita perdana. Situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 2 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tiada kes baharu COVID-19 dicatatkan hari ini. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 174 dengan kes sembuh seramai 169 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu iaitu 258 hari yang lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 33 kes. 579 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatri, manakala 11,514 orang menamatkan pengasingan diri mandatri sejak Mac 2020. Sementara itu, 430 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 87,991 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Radio Televisyen Brunei terus mengorak langkah dalam bidang penyiaran di negara ini untuk menjadi organisasi media yang utama dan dinamik dalam pembangunan negara. Sesuai dengan peranannya sebagai institusi penyiaran yang berkesan dan membentuk masyarakat yang bermaklumat melalui rancangan dan berita yang berkualiti, RTB kini bersiaran sepenuhnya di bangunan baharu Sungai Akar. Sejak penubuhannya, RTB kini berkembang maju dengan gaya dan corak perkhidmatan yang tersendiri yang pastinya tetap bersandarkan kepada konsep Melayu Islam Beraja. RTB terus menjadi penghubung antara kerajaan dan rakyat, rakan strategik dalam merealisasikan Wawasan Negara 2035 yang mampu membentuk identitinya yang tersendiri sesuai dengan landasan sebuah negara zikir. Perkhidmatan Melayu Radio Brunei, Perkhidmatan Inggeris dan Tionghoa ditubuhkan pada 2 Mei 1957. Dirasmikan oleh almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin bertepatan dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Pemancarannya pada ketika itu hanya meliputi 5 batu dari kawasan transmitter siaran. Radio pada ketika itu juga hanya dapat didengar selama 2 jam 45 minit setiap hari. Siaran luar pertama ialah perasmian Masjid Omar Ali Saifuddin. Dengan kemajuan yang pesat, Radio Brunei kini mempunyai 5 rangkaian yang sentiasa bersedia secara berperancangan untuk menjadi wadah bagi memberikan mesej kerajaan dan masyarakat. Perkhidmatan televisyen pula memulakan siarannya pada 1 Mac 1975 dan hanya mempunyai satu saluran utama. Perkhidmatan televisyen dilancarkan oleh Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 9 Julai 1975 dan secara langsung menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai negara yang pertama di Asia Tenggara memulakan siaran televisyen berwarna sepenuhnya. Pelancaran yang bersejarah itu diikuti dengan program dan yang paling menarik adalah siaran berita dalam bahasa Melayu dan tampilnya penyampai berita oleh anak tempatan pertama. Di sebalik kepesatan teknologi digital yang semakin berkembang luas, RTB sentiasa meningkatkan kualiti perkhidmatannya melalui rancangan-rancangan dan aktiviti-aktiviti yang menarik. RTB juga adalah sebahagian daripada kehidupan masyarakat dan sebagai media informasi yang berperanan dalam mendidik masyarakat.
Sepanjang tahun 2020, bahagian perlesenan dan penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei dan Muara telah mengeluarkan sebanyak 195 denda kompaun kepada 165 buah syarikat dan 30 individu atas kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30. Mengikut perangkaan statistik Jabatan Daerah Brunei dan Muara, tahun 2020 mencatatkan peningkatan jumlah denda kompaun yang dikeluarkan berbanding 2019 iaitu 158 denda kompaun atau 23%. Dari jumlah itu, kesalahan membuang dan melonggokkan sampah di kawasan awam tanpa kebenaran yang sah merupakan kesalahan yang sering didapati semasa operasi dijalankan. Orang ramai diingatkan agar tidak membuang, melonggokkan atau meninggalkan sampah sarap di tempat yang tidak dibenarkan. Kesalahan itu boleh didenda di bawah akta berkenaan dan jika sabit kesalahan, boleh dikenakan denda tidak melebihi RM1,000 bagi kesalahan pertama dan denda tidak melebihi RM3,000 bagi kesalahan seterusnya dan penjara tidak melebihi 3 bulan. Sebanyak 150 kg sayap ayam dan 20 kg tongkeng mentah dirampas dalam operasi yang dijalankan oleh pegawai penguatkuasa bahagian kawalan makanan halal Jabatan Hal Ehwal Syariah bersama dengan Jabatan Kastam dan Akses Diraja Brunei di kawasan Mentiri. Operasi tersebut adalah hasil maklumat yang diterima daripada orang awam dan berisikan yang dijalankan oleh bahagian kawalan makanan halal Jabatan Hal Ehwal Syariah mengenai penjualan daging mentah yang diragui kehalalannya di kawasan Mentiri. Semasa operasi, agensi penguatkuasa mendapati sebuah kenderaan bersama 2 orang individu membawa sayap ayam mentah dan tongkeng mentah yang disimpan di belakang kenderaan tersebut. Kesemua sayap ayam dan tongkeng tersebut tidak mempunyai label halal Majlis Ugama Islam yang dipercayai dibawa masuk ke negara ini tanpa permit halal import. Kesemua barang tegahan dirampas dan kes tersebut diserahkan ke Jabatan Kastam dan Akses Diraja untuk tindakan lanjut. Sebarang maklumat mengenai kegiatan penyelundupan daging boleh dilaporkan ke bahagian kawalan makanan halal Jabatan Hal Ehwal Syariah melalui talian hotline 7166-222 atau mana-mana pejabat bahagian kawalan makanan halal di setiap daerah. Berikutan maklumat tular mengenai kerosakan struktur jejambat telanai yang tular melalui aplikasi WhatsApp dan Facebook, Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya menjelaskan bahawa maklumat tersebut adalah tidak benar. Sehubungan itu, orang ramai diingatkan bahawa perbuatan menyebarkan maklumat yang tidak benar, apatah lagi palsu dan direka semata-mata untuk mengelirukan adalah menjadi kesalahan dan boleh dilaporkan di bawah Perundangan Akta Ketenteraman Awam Penggal 148. Penyebaran laporan atau kenyataan yang salah dan menyebabkan ketenteraman awam terganggu boleh dikenakan hukuman penjara 3 tahun dan denda RM3,000. Sebarang aduan, hubungi talian Darussalam 123 atau live chat 123, Facebook Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam dan email pro@pwd.gov.bn. Bazar Amal Sedekah Week UNISA 2021 kini sedang berlangsung di Gimnasium Universiti Islam Sultan Syarif Ali UNISA. Bazar yang berlangsung sehingga Khamis ini dianjurkan oleh Persatuan Mahasiswa Syariah dan Undang-Undang Fakulti Syariah dan Undang-Undang UNISA. 30 petak jualan disediakan bagi warga UNISA dan pengusaha-pengusaha tempatan. Bazar antara lain bertujuan untuk memberikan latihan kemahiran, keusahawanan dan mewujudkan ekonomi secara kecil-kecilan bagi warga UNISA serta para pengusaha tempatan. Ia dibukakan bagi kunjungan orang ramai dari pukul 8 pagi hingga 6 petang. Tujuan daripada Sedekah Week UNISA 2021 ini, which is kami akan mendapatkan hasil pendapatan daripada duit sewa daripada vendors. So duit ini, hasil pendapatan ini 100% akan didermakan ataupun disumbangkan kepada orang yang memerlukan.
dan dalam sambil itu kami berkonsepkan berniaga sambil beramal. Pendaftaran bagi mendapatkan keputusan peperiksaan sijil pelajaran agama Brunei SPUB bagi tahun 1441 Hijrah bersamaan 2020 masih akan mula dibukakan esok Rabu 20 Januari 2021 pukul 2 petang. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian peperiksaan Jabatan Pengajian Islam selaku urus setia Lembaga Peperiksaan Pelajaran Agama Brunei dengan kerjasama bahagian teknologi maklumat memaklumkan dalam kenyataannya para calon serta ibu bapa atau penjaga perlu mendaftar terlebih dahulu sama ada secara dalam talian atau perkhidmatan SMS menggunakan telefon bimbit. Pendaftaran secara online boleh dibuat menerusi laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Agama di www.kheu.gov.pn. Manakala pendaftaran melalui perkhidmatan SMS menggunakan telefon bimbit adalah dengan menaip KHEU, jarak REG, jarak nombor pusat peperiksaan, jarak nombor indeks calon, jarak nombor kad pengenalan pintar dan hantar ke 888-5555 bagi pelanggan DST atau 38666 bagi pelanggan PCSB. Pendaftaran yang berjaya akan dimaklumkan kepada pelanggan melalui SMS tanpa sebarang bayaran. Keputusan peperiksaan SMS hanya akan dihantar kepada pelanggan yang berdaftar setelah keputusan peperiksaan dikeluarkan. Pelanggan akan dikenakan bayaran RM1 Brunei bagi setiap keputusan peperiksaan SMS yang diterima. Sehubungan dengan itu, dipohonkan kepada para pelanggan agar dapat memastikan telefon bimbit masing-masing mempunyai baki kredit yang mencukupi. Bagi sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut mengenai kaedah pendaftaran serta terma dan syarat bagi perkhidmatan ini, bolehlah menghubungi Mac Telecommunications Sistem Sendirian Berhad melalui email mac@macbrunei.com.